Wanita hari ini. Takkan dia salah sebab kerana poligami, Khalish sampai nak filekan cerai. Memalukan. Belajar agama, tahu hukum. Tapi apa yang kamu dah buat sekarang? Salah ke, Abi? Khalish cuma nak tuntut hak Khalish je. Hak apa yang kamu nak tuntut? Dia tak bagi kamu nafkah? Dia pukul kamu? Dia cederakan kamu? Dia tak balik ke? Ada dia buat semua tu? Memang apa yang Emir buat tak nampak dekat. Jadi, Dia dera batin Khalish, Abi. Khalish sakit, Abi. Asyik kena tipu lagi. Selama hari ni Khalish percaya je dekat dia, Umi. Tapi dia dah bertahun-tahun sebenarnya dengan perempuan tu. Tapi tak apa. Sekarang ni Khalish dah suruh dia halalkan hubungan tu. Khalish. Redha, Khalish. Redha. Baik, itu dia sedutan drama perempuan itu yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini, iaitu hak seorang isteri. Kalau kita cakap tentang hak seorang isteri itu bermula dari ijab kabul, selesai akad nikah. Tak kisahlah apa pun latar belakang perempuan itu, baik pendidikan tinggi ke, tak tinggi ke, baik dari keluarga yang, kata orang, keluarga yang sederhana ke, keluarga yang tak berapa nak ada ke, semuanya hak seorang isteri itu perlu dipelihara dalam sesuatu perkahwinan. Betul, dan hari ini kita perlu membuka minda dan juga hati kita untuk kita sama-sama menimba ilmu hari ini apa sebenarnya hak-hak yang diperlukan ataupun perlu diperjuangkan oleh para isteri. Mungkin ada yang dah tahu ataupun mungkin tahu tapi mungkin dia rasa itu tak penting. Hari ini kita akan perincikan bersama dengan panel-panel kita di studio, dan di sebelah saya nak perkenalkan figura ini. Kita bersama dengan Sharifah Shahora. Terima kasih kerana bersama dengan wanita hari ini. Sama-sama. Dan kita bersama juga dengan Tuan Muhammad Nur Hafiz Roslan, Peguam Syar'i kita hari ini, bagi mengupas dan juga menjelaskan berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu hak seorang isteri. Okey, baik. Sebelum saya ke Tuan Peguam kita untuk hari ini, kita tahu apa hak-hak seorang isteri. Kita nak tanya dulu dengan Kak Syura terlebih dahulu. Hak seorang isteri penting ataupun tidak untuk kita sebagai isteri tahu hak kita sebelum kita ni berkahwin? Silakan Tuan Presiden. Mesti kita kena tahu hak kita sebab kita tahu masa sebelum kahwin kita dah ada kursus, kita dah tahu dah hak kita untuk terima sesuatu daripada suami seperti rumah, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang, duit. So itu semua memang kita perlu ada. Cuma dia beredar mengikut zaman. Zaman mak kita lain. Zaman mak kita memang dia tidak bekerja. Tapi sekarang ni kita bekerja. Jadi kebanyakannya sepatutnya sekarang ni dah banyak macam win-win situation pula. Betul tak? Betul, setuju. Betul. Tapi saya tak nak cakap pasal panas ni kalau kita dah terus sebut kan. Dia macam win-win situation mengikut zaman. Cuma lelaki tetap kena fikir dia ada tanggungjawab untuk memberi nafkah. Walaupun isteri dia sekaya mana pun. Sebab bila dia tidak memberi bila dia culas orang culas skip untuk bagi, dia dah dikira mengambil kesempatan. Maknanya bersenang lenang tanpa memikir tak apalah suami isteri aku ada kerja, aku tak perlu bagi bulan ni. Dia dah kena ada fix dah sebenarnya. Okey. Dan itu sebenarnya lah isteri kan kadang-kadang tak sampai hati. Tapi saya nak tanya juga Tuan Hafiz kan. Kalau apa yang dikongsikan Syahrul tadi tu nafkah, tempat tinggal, pakaian dan juga itu antara yang kita tahu. Tapi apa lagi sebenarnya hak-hak sebagai seorang isteri yang kita macam rasanya tahu tapi kita rasa benda tu tak penting? Okey, baik terima kasih. Sama. Panel-panel. Saya dikelilingi oleh tiga wanita hebat. Cepat lawan. Jadi untuk semua wanita-wanita di luar sana, anda semua kena tahu. Perkara pertama, kena tahu apakah yang digariskan oleh Islam, hak-hak seorang isteri dalam perkahwinan. Okey, hak ni kalau minta ke tak minta ke, dia kena bagi. Jadi kalau tiba-tiba ada seorang isteri minta, bukan dia ungkit, dia minta hak dia. Okey, jadi kat sini saya sokonglah sebab nak buat apa? Islam memang suruh macam tu. Apa dia yang kena ada pada seorang isteri, suami ni baik dia kaya ke, miskin ke, dia kahwin je dengan seorang perempuan, dia wajib kena bagi tempat tinggal. Nafkah tempat tinggal. Pertama yang wajib. Kedua, makan, minum. Ketiga, perubatan. Kalau sakit, kena ubat, dia kena bantu dan tanggung. Okey, yang keempat, dia punya sebagai seorang perempuan ni dia ada barang-barang utilities dia tersendiri. Ada banyak. Okey, banyaklah kan.
Banyak. Tapi dia bukan sampai kehendak, tapi keperluan. Apa keperluan? Kalau uzur sekarang ni kena ada apa? Kena ada itulah konteks. Tuala wanita. Tuala wanita. Tuala wanita. Jadi kalaulah tuala wanita pun tak boleh belikan, itu sebenarnya dia dah culas. Okey. Dan yang terakhir, kalau dia seorang yang mampu, sepatutnya dia menyediakan pembantu rumah. Ini memang ada dalam kitab-kitab ulama, dalam juga hadis yang mana telah dikupas dengan baik oleh mazhab Syafi'i juga, bahawa sebenarnya seorang suami perlu menyediakan seorang pembantu rumah. Tetapi sekiranya tidak mampu, maka benda perkara tersebut boleh terlepas. Faham iaitu dah ada excuse. Jadi basic 5 perkara ni. Tempat tinggal, makan, minum, perubatan, utilities dia dan juga pembantu rumah ni mesti kena sedia untuk isteri. Okey. Benda pertama Tuan Hafiz sebut tadi adalah tempat tinggal. Fatin, kalau kita lihat dalam kalangan terutamanya mungkinlah pasangan-pasangan baru berkahwin ataupun anak-anak muda kita yang baru berkahwin sekarang ni, ramai dalam kalangan kita yang mereka duduk dengan ibu bapa. Kalau menantu lelaki duduk dengan kita punya ibu bapa mungkin tak jadi masalah sangat, tapi yang jadi masalah kalau kebanyakan kes lah kalau menantu perempuan duduk sekali dengan mertua, kita nak bernafas pun serba salah, kita nak masuk dapur pun serba salah. Boleh ke kalau seorang isteri ni dengan alasan tidak selesa, dengan alasan tak boleh buat keputusan sendiri, minta suami ni sediakan tempat tinggal? Okey, yang ni sebenarnya banyak sangat kes. Bukan sekarang ni lah. Sekarang ni dalam kes-kes yang saya bawa, kebanyakan konflik timbul antaranya adalah disebabkan ini. Tapi bukan semua, ada yang bahagia je elok duduk. Tapi puan-puan yang di luar sana yang baru jadi sebagai isteri muda, tiba-tiba baru dah dapat seorang anak, ada masanya asimilasi bersama dengan mertua. Tak semua orang boleh masuk assimilate dengan baik. Sebab kadang-kadang dia perempuan saja mengenali hati perempuan. Ada 1001 kan. Cara masak pun dah lain. Seorang suka singgang, seorang lagi dia tak suka singgang, dia suka gulai. Contoh kan, mak mertua. Hanya disebabkan perkara tersebut pun boleh gaduh. Ataupun mak suka Febris, suka sabun Lux ke, yang anaknya pula suka sabun Fab, dah lain. Bab tu pun bergaduh. Benda-benda bergaduh ni masuk tak dalam kod? Masuk. Walaupun sekecil-kecilnya. Jadi puan-puan dekat luar sana, saya nak nasihatkan terutama kalau lah kata dalam rancangan wanita hari ini ni, ada suami juga yang mendengar. Kita kena memahami perasaan isteri kita. Ya, betul. Saya cakap tadi nombor 1 tempat tinggal. Betul. Kita tak mampu nak beli, sewa. Kalau lah kata sewa pun tak mampu, bukanlah kita perlu mendapatkan persetujuan, tetapi beritahu dan juga ada matlamat. Mungkin dalam pada waktu yang sama, kalaulah isteri itu dah menzahirkan kepada kita dia tidak selesa, kita tahu bahawa ketaatan seorang suami ini masih lagi ibu tu nombor 1. Tetapi dalam menghormati dan mentaati seorang ibu, tetap juga dia ada seorang isteri sebagai amanah yang dia kena jaga. Jadi dua-dua wanita ni hebat dalam dunia seorang lelaki ataupun suami perlu dijaga dengan baik. Jadi adakah salah kalau seorang isteri tak boleh tinggal dengan mertuanya? Jawapannya tak salah. Dia boleh minta, dia boleh mohon, dia boleh cakap. Cakap dengan elok, jangan pula bergaduh dan sebagainya. Cakap dengan elok, dapatkan persetujuan. Malah ada juga yang mana dalam kes-kes tertentu yang datang pada kita tak masuk mahkamah tapi dia masuk mediasi. Apa solusi dia? Solusinya adalah ada satu masa mereka ini ada tinggal berasingan dalam 3-4 bulan, untuk si suami ini berusaha bersungguh dalam 3-4 bulan tersebut untuk cari rumah sewa, bukan beli. Rumah sewa. Contoh, bila berlaku perkara-perkara tersebut, kita nak mengelakkan mudarat yang lebih besar. Mudarat yang lebih besar, takut rumah tangga yang elok baru dibina, berlakunya perceraian. Sebab perceraian paling tinggi sekarang ni adalah perceraian di bawah tempoh masa 5 tahun. Maksudnya pasangan-pasangan muda. Ramai janda sekarang. Jangan macam tu. Okey. Tapi betul juga, saya setuju apa yang Tuan Hafiz kongsikan. Tapi sekarang ini lain sikit. Kalau dulu mungkin kalau kita nak kahwin tu kita kena sediakan semua keperluan-keperluan yang isteri perlukan. Tetapi sebelum kahwin ada kata persetujuan antara
pasangan yang belum berkahwin ni tak apa, kita sama-sama, kita susah sama-sama, kita senang sama-sama. Tapi lepas kahwin dah ada komitmen, rupanya taska anak ni mahal, susu anak ni mahal. Baru tahu. Jadinya dekat situ dah tak tahu dah hak siapa. Sepatutnya suami tak berkemampuan sangat. Nafkah lain, keperluan, kehendak lain. Bagaimana Kak Syora melihat senario ni? Okey, Kak Syora, bila kita dah lama kahwin, kita sedarlah umur kita pun meningkat kan. Jadi kita pun dah ada career. Kita kena fleksibel. Ada certain perkara yang memang suami kena sediakan dan ada perkara yang kita kena bertoleransi, bertolak ansur. Contohnya macam dia dah sediakan tempat tinggal, kita tahu dah income dia tu cukup hanya setakat itu. Beberapa perkara kita bantulah. Takkanlah sampai nak beli pad macam tuan kata, memang betul wajib. Tapi takkanlah sampai itu pun kita tak boleh beli. Berapa ringgit sangat kan? Jadi contohlah maksud dia. Tapi walaupun sebenarnya itu wajib. Atau claimlah nanti akhir bulan. Lepas tu atau beberapa perkara seperti barang keperluan dapur. Kadang-kadang kita keluar, kita belilah runcit-runcit kan. Tak semestinya semua nak diletakkan. Tapi lelaki jangan praktis benda tu adalah perkara wajib. Ini ambil kesempatan. Itu yang dia kata ambil kesempatan. Maknanya, okey tak apa, bini aku dah beli, dia dah seronok. Bulan depan pun, bini aku beli. Tahu-tahu dah ada, dia dah beli dah. Lepas tu bini aku beli. Jadi, sebab certain lelaki, kenapa senyum? Itulah. Okey, certain lelaki, kononlah hari ni. Sabar. Hari ni kalau dia dah beli gula kan, contohlah, gula tu habis minggu depan, bukan minggu lepas saya dah beli ke? Itu dah asas. Habis kenapa nak suruh saya letak dalam perhiasan gula tu? Kan kadang-kadang itu sebab dia rasa dia dah beli, dia ingat dah cukup. Dia orang tak tahu sebenarnya gula tu guna setiap hari. Dah boleh habis. Okey, baik. Dari apa saya tak tahan nak tambah. Okey. Sebenarnya kalau sebab saya tak tahan nak tambah ni puan-puan. Silakan. Kalaulah dibiasakan selalu buat dengan suami macam tu, takut suami dia ada surplus yang banyak. Bila dia rasa duit dia banyak, bahaya. Dia akan cari yang lain. Betul. Faham tak maksud saya? Dia sokong kita lah. Tak. Saya bukan sokong. Saya menambah berkenaan dengan kadang-kadang betul. Dengan penuh rasa kasih dan sayang. Toleransi dan sebagainya. Tapi kita kena ingatkan suami kita, kamu adalah suami. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dalam ayat tu berkenaan dengan nafkah dan tanggungjawab. Kamu ketua saya, bukan saya suami. Saya isteri. Jadi suami ni kena betul-betul menghayati tanggungjawab seorang suami. Jangan kita terlalu sayang, tiba-tiba kata suami just bayar apa orang panggil katalah sewa ataupun installment rumah kan. Wifi kita apa memang semua kita tak kalau boleh bagi-bagi. Wifi awak saya aircon pula. Saya beli aircon tapi awak bayar elektrik. Bil air saya bayar. Tapi contoh dia rumah aja, yang lain semua habis. Tapi tu Hafiz, kalau kita asyik nak tolong ingatkan je. dia orang, nak tolong je, lama-lama boleh jadi gaduh juga. Macam mana? Dia macam ni lah. Puan-puan kat luar sana pun mungkin dalam situasi yang sama. Jawapannya adalah kita kena sentiasa ingatkan. Sebab manusia ni lupa. Macam saya cakap tadi lah, takut dia biasakan ataupun terlalu pasrah. Dia bukan redha saya rasa. Dia pasrah sebenarnya, perempuan ramai. Dia jadi pasrah dah. Kalau redha ni lain. Redha ni awal-awal tadi mungkin yang tu saya belum sentuh lagi. Yang ni yang pasrah. Pasrah ni dia dah macam apa-apa je lantak engkau lah. Aku malah nak cerita dah. Lagipun aku pun gaji RM5,000. Kau pun gaji Ada. pun RM5,000. So dia pun rasa macam yang penting anak aku okey, aku okey. Banyak suri rumah ataupun isteri macam tu. Tapi jangan dibiasakan sebab saya pesan tadilah. Kenapa saya senyum? Sebab kebanyakannya suami ni dia rasa dia mampu untuk berpoligami ataupun kahwin lain sebab dia rasa ada surplus yang banyak. Tapi sebenarnya dia tak mampu. Sebenarnya tak ada pun. Okey. Kita kena take note kat sini. Kalau mungkin kita rasa kita tak ada masalah dengan keadaan itu, tapi kita kena selalu ingatkan. Sebab apa? Kita akan buka ruang kepada para suami ni untuk mereka rasa macam cukup untuk sebenarnya tak cukup. Okey, tapi sebelum kita sambut perbincangan, boleh saya ajukan daripada rakan kita dari Siti Zubaidah katanya. Assalamualaikum WHI. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana orang yang dah berkahwin dah selama 41 tahun bersama hingga sekarang ni, tapi suami dah 66 tahun tak bekerja dan tak ada pendapatan lagi. Pencen pun dah tak ada. Adakah masih dikira suami tu masih kena jalankan tanggungjawab untuk bagi makan isteri ni? Anak-anak semua dah ada keluarga sendiri. Tuan Peguam, silakan. Okey, ini menarik. Ini menarik juga dan benda ni sebenarnya banyak kepada contoh government servant yang bukan kerja tinggi, kerjanya rendah. Macam contoh yang bergaji kecil, jadi pencennya pun kecil. Tapi dalam masa sama menanggung hutang terdahulu. Sebab orang government kadang-kadang dia senang buat
pinjaman. Ya. Jadi pinjaman tu banyak pinjaman atas pinjaman. Akhirnya duit pencen yang sedia ada pun tak dapat menampung hutang-hutang pinjaman tersebut dan akhirnya dia defisit lah. Dalam situasi tadi saya definisikan benda yang sama. Akhirnya dia tidak ada kemampuan untuk bagi nafkah apa-apa pun lagi kepada isteri dia dalam keadaan dia dah tua. Jadi pada ketika inilah apabila suami tu betul-betul dah tak mampu dalam keadaan sakit ataupun memang dah tak boleh. Ni sama juga dengan suami yang tiba-tiba lumpuh, paralyzed. Jadi situasi ini adalah pada ketika itu kalaulah si isteri ni redha dan dia faham dalam keadaan tersebut, okey, tak ada masalah sebab si suami dah tidak ada daya upaya untuk mencari nafkah. Akan tetapi contohnya si suami masih lagi ada daya upaya untuk mencari nafkah. Contoh jual nasi lemak ke. Contoh saya tak cerita bab nak jadi engineer ataupun penasihat. Tak semua orang macam Tun M ke dan sebagainya lah. Yang profesional. Ni saya nak cakap orang beef hoti yang bawahan. Yang kebanyakan orang. Jadi apa mereka nak buat? Nak ada tanah pun tak ada. Nak bertani pun tak boleh. Sakit gout pula, ada pula kencing manis, apa lagi 3 serangkai dan sebagainya. Jadi what happened? Pada ketika itulah anak-anak yang dah besar dan sebagainya sepatutnya memahami bagaimana pengorbanan ayah dia dan pengorbanan mak dia. Patutnya masing-masing dah kena fikir allowance untuk mak dan ayah masing-masing. Apabila mereka semua dah bekerja, anda semua yang dah bekerja, gaji banyak, kata RM1,500 pun, RM50, RM100 untuk mak. RM50, RM100 untuk ayah. Okey. Tapi yang kita persoalkan sekarang macam mana ayah tersebut? Dah ayah memang dah tak boleh, dah tak mampu dan dah habis. Soalan tadi, Puan Siti Zubaidah kata, suami dia dah 66 tahun, memang dah pencen pun habis, tak ada. Pendapatan pun tak ada. Dan saya umpamakan kita anggap dia memang dalam keadaan yang sakit lah. Ataupun keadaan yang dah tidak ada daya upaya untuk mencari nafkah. Maka pada ketika waktu tersebut, dilepaskan. Dengan keredaan isteri lah. Kalau tengok Puan Zubaidah ni, dia masih lagi setia. Kata kalau keadaan suami dia gitu, dia nak dapatkan bagaimana untuk dia mendapatkan pendapatan. Dan mungkin jugalah kadang-kadang kasih sayang tu boleh memberi kekuatan juga kepada isteri. Kalau melihat keadaan suami macam tu, mungkin dia pula yang keluar pergi cari kerja dan sebagainya. Okey, tak apa. Kita tinggalkan dulu. Kita dengarkan pandangan orang ramai berkenaan dengan topik yang kita bawakan hari ini. Jom kita dengarkan. Apa yang perlukan suami berikan adalah yang pertama, sudah semestinya tempat tinggal, makan minum mencukupi dan berkhasiat, dan pastinya juga anak-anak juga mesti dalam keadaan yang sihat, pakaian cukup, makan minum pun semua cukup. Walaupun suami sendiri ni pun tak ada pakaian je. Biasanya orang faham hak tu keperluan zahir dan batin kan biasanya. Tapi apakah zahir dan batin itu kan? Keperluan zahir itu contohnya macam tempat tinggal, makan minum kan? Lepas tu kalau macam tempat tinggal tu biasanya kalau boleh tempat tinggal kalau dah berkahwin dia tidak tinggal bersama dengan keluarga. Sediakan tempat tinggal, nafkah semua kena cukup lah. Dari segi perbelanjaan, barang dapur. Dia kita kalau ikut hukum agama ni sebenarnya masak makanan lah. Orang cakap makanan ni, masakan ni semua daripada suami itu sendiri. Janganlah kita ni ingat kita dah kerja, kita ada duit, kita balik rumah terus nak marah isteri kita, kenapa tak masak? Sedangkan tanggungjawab sediakan makan minum tu adalah daripada suami sendiri. Juga basuh baju, sidai baju, lipat semua sebenarnya suamilah. Isteri ni kerja dia lahirkan anak dan jaga anak kita. Maksudnya seimbanglah, lelaki ada, wanita ada, pandangan mereka kan berkenaan dengan hak-hak sebagai seorang isteri ni. Okey, saya nak tanya kepada Sharifah Syahura. Kak Syahura sendirilah kan, kalau kita melihat kepada apa yang dikongsikan penonton kita tadi tu berkenaan dengan, saya kira lebih kepada persediaan lah kan. Kita tak tahu apa di penghujung kehidupan kita ni. Apa sebenarnya persediaan untuk kita nak mendapatkan hak tu? Kalau hak tu tak boleh tercapai, apa sebenarnya persediaan yang perlu kita lakukan? Kalau kita cakap masa umur kita dah 60 lebih kan, saya rasa macam ni, persediaan awal adalah simpanan. Okey, kita tahu akan datang suami kita tidak bekerja kan. Masing-masing kita tahu kalau kita sakit dia pun akan sakit dan dengan pelbagai penyakit yang datang dalam early yang 60 ni, persediaan simpanan. Saya bukan cakap engkau ada duit kau bolehlah simpan. Tak, RM10 pun kalau start daripada hari ni sampai umur 66 dah banyak. Betul tak? Simpan. Jadi benda tu mungkin akan digunakan pada
waktu yang tertentu. Sebab benda tu akan berkembang kan. Itu adalah persediaan kita yang muda ni. Betul-betul. Kalau boleh, kalau nak simpan jangan beritahu suami. Diam-diam je dalam tin ke? Bawah bantal? Ya, sebab nanti kalau dia tahu, belum umur 60 dia dah minta nanti. Dah minta dari kita. Umur 40 dia dah minta Ada keluarkan. penegasan dekat situ. Ya, saya kena beritahu ni ya. Saya tak ada simpan duit tahu suami. Ada bawa Dia tahu tak tak ada. dia tahu. Saya dah habis dah bulan ni. Jujur cakap. Okey. Ini kita fokus kepada perbincangan kita ni. Mungkin sekarang ni kita fokus kepada hak isteri pertama. Tuan Hafiz, macam mana pula kalau lelaki-lelaki di luar sana ada isteri kedua, ada isteri ketiga, tak cukup? Isteri keempat pun ada. Hak untuk isteri kedua, ketiga, keempat ni pula macam mana? Jawapannya adalah setiap isteri adalah hak yang sama. Tak ada beza-beza pangkat ataupun nombor 1, 2, 3, 4. Katalah nombor 1 dapat makan minum, nombor 2 pun dia kena dapat makan minum. Dapat tempat tinggal, yang kedua pun kena dapat tempat tinggal. Yang kata ketiga perubatan, dia pun mesti kena dapat perubatan. Sebab dalam Al-Quran tu dia tidak ada berkenaan dengan zaujatus salis, zaujatus musanna ke, sulasa waruba' ke, tak ada. Dia ada cerita berkenaan dengan tanggungjawab seorang suami ini kepada isteri. Maksudnya isteri ni sama ada isteri-isteri ataupun isteri, dah kalau kamu ni berkahwin lebih, jadi kamu kena kerja lebih dan bersusah lebih untuk memberikan nafkah makan minum kepada isteri-isteri kamu. Barulah kamu gentleman. Sebagai seorang suami yang betul-betul mampu. Bukan kamu mendera. Contoh, apabila kamu dah ada contoh 2 atau 3 isteri, kamu pergi fokus pada yang nombor 3. Oh, ini adik saya kena jaga dulu. Ini tak salah. Jawapan kalau jumpa saya marah. Sebab apa? Kamu ni telah memberikan fitnah kepada orang yang berpoligami dan faham poligami dan berpoligami dengan baik. Maksudnya dia melayani isteri-isteri dia dengan betul seperti mana Rasulullah layan isteri-isteri dia. Jadi kalaulah yang zaman sekarang ni tiba-tiba dia hanya fokus kepada contoh nombor yang bongsu ataupun sebab muda lah. Dia lupakan dah. Lepas tu dia kata, saya dah bagi awak banyak. Salah. Konsep tu salah. Still dia kena bagi benda yang sama kepada isteri-isteri. Jadi kalau kata puan-puan kat luar sana sebagai isteri nombor 2 ataupun isteri nombor 3, hak kamu masih sama seperti mana isteri-isteri yang lain. Sebab tanggungjawab suami kepada isteri takkan berbeza. Sebab suaminya satu je, isterinya yang banyak. Jadi tunggaknya yang diingatkan oleh Allah SWT dan diperingatkan oleh Rasulullah adalah kepada suami. Jadi nombor 1 ke, nombor 2 ke, 3 ke, 4 sama. Tak adalah mengikut tahap pendidikan ke, dia ni ke? Dia macam ni. Apa yang pernah digariskan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan nafkah isteri kamu ni, dia ikut juga kepada status. Contoh, kamu kahwin dengan anak orang kaya yang sebelum ni makan beras basmati selalu. Hebat. Contoh. Yes, contoh. Sebab saya tengah mengasimilasikan kronologi tu kepada zaman sekarang lah. Kalau zaman dulu Rasulullah dia cerita pasal berkenaan dengan tepung beras, tepung macam tu lah. Kalau zaman sekarang, memang dah kita tahu kita ngorat ni, anak dara orang ni, yang bakal isteri kita ni memang dia makan basmati. Beg pun beg LV. Bukan LV Choket Road. Tapi LV betul. Ori. Masa kita tengah usah dia tu, anda semua perempuan-perempuan di sana, pastikan orang yang nak mengorat kamu tu, kalau dia mengorat kamu waktu tu dia boleh belanja macam tu, time dia kahwin pun dia kena buat belanja macam tu. Sebab dia telah memberanikan diri dia. Itu risiko yang dia ambil. Itu adalah risiko yang dia ambil dan dia kena melayani dan kena faham. Tapi ada juga pada masa yang sama, contohlah, ini kisah Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah. Bagaimana anak Rasulullah SAW pada waktu tu dia tengah giling cili. Bukan tak ada cili masa tu. Bijirin gandum. Yes. Bijiran gandum untuk buat roti. Okey kan. Jadi kalau katalah waktu tu sebut dalam zaman sekarang, katalah tiba-tiba memang makan basmati. Tapi masa bercinta tu memang dia dah tahu dah bakal suami dia ni memang tak pergi jauh pun. Tapi dia nak juga muka suka macam sangat. ni. Memang dia mimpi-mimpi memang betul macam ni lah. Kita matilah ni. Kita memang sanggup meredah lautan api apa semua bersusah Takkan payah. makan gandum ke? Memang dengan dia. Jadi katalah dia tukar jadi tak adalah tukar gandum. Katalah tukar beras tempatan, beras biasa. Dia sanggup, maka boleh. Yang penting tetapi suami kena faham balik kepada tadi. Kalau isteri dia ni memang dah dia punya status dia tinggi dan dia ambil tu pada waktu keadaan macam tu, dia kena berusaha supaya isteri dia tak merasa susah. Tapi
adalah lebih baik. Contoh isteri dia makan beras biasa, dah kahwin yang dia dapat makan beras basmati. Upgrade kita orang. Ini yang terbaik lah. Ini yang terbaik lah. Betul-betul. Tapi betul jugalah kan, maksudnya dekat sini pengajaran dia kena ukur baju di badan sendiri. Ataupun cari yang sekufu. Betul-betul. Itu sebab dalam Islam dinasihatkan untuk mencari yang sekufu. Sekufu ni bukan dari sudut harta je, tapi dari sudut ilmu. Kadang-kadang ada satu benda yang tak dapat dibeli dengan harta, agama. Tapi dalam masa yang sama, walaupun agama itu tidak boleh dibeli dengan harta, tapi selalunya orang yang betul-betul faham agama, dia tidak akan mendera ataupun meninggalkan isteri dia tanpa nafkah. Kalau dia faham agama tapi melayani isteri dia macam sampah, bagi saya itu dia hanya menjual agama ataupun bertopengkan agama. Faham maksud saya? Saya faham. Wow. Saya suka. Dan saya rasa itu adalah rumusan yang terbaik dan juga kita sama-sama faham maksudnya. Dan juga kita nak tanya kepada Kak Syahra juga, mungkin ada antara wanita ni dia tak sampai hati kan, kadang dia nak cakap dia tak terlepas cakap, dia tahu dia nak mentaati suami dan sebagainya, takut suami tu balik kerja penat dan sebagainya, tapi bagaimana agaknya komunikasi yang terbaik untuk kita tak membebankan kepala suami, dalam masa yang sama hak kita pun tercapai. Ya. Betul, sekarang ni saya faham kalau keadaan suami apabila disebut pasal duit, bukan saya saja siapa pun mesti akan jadi marah. Tak lelaki jadi marah. Dia cuba cari alasan kan. Kadang-kadang marah tu buat kita diam. Tapi tak apa, kita cari waktu yang sesuai. Waktu sesuai untuk bercakap dengan dia. Maknanya sebelum tidur atau mood dia yang terbaik. Jangan masa dia tengah main telefon. Mana ni barang ni? Mana duit? Barang lah member. Sebab apa? Bila kita dah buat dia marah, kita pun dah dosa dah ni. Kan? Jadi terus aku ni buat dosa ke aku buat dia marah? Kadang-kadang kita akan rasa bersalah. Jadi ambil masa tu time kita nak bagi makan atau time dia bertenang lah kita tengok. Atau you tanya, you okey ke? Dia tak cakap something. Puji-puji sikit. Bila marah, marah bergaduh je. Itu jelas kalau dah tak boleh sangat communication, memang bergaduh. Tapi selagi boleh kita cuba cakap yang baik. Ini sebab ini Kak Syora letakkan diri Kak Syora lah. Kalau yang baik pula Kak Syora tak tahulah. Kadang-kadang orang baik sangat kan, jadi macam keadaan itu berlaku, kadang-kadang dia tak boleh nak bercakap dan dia terpaksa memendam. Saya bagi sedikit tips lah sebagai seorang lelaki. Dia masa yang terbaik sekali nak peringatkan beberapa peringatan untuk suami ni. Contoh macam suami tu nak pergi main futsal kat luar dengan kawan. Memanglah dia tak takut bini, tapi kadang-kadang bini tu menakutkan. Cuma bang, abang boleh keluar. Contohlah kan. Contoh kadang-kadang ada suami kita sebab dia menghargai kita. Kadang dia nak beritahu nak keluar dengan kawan, nak pergi mancing ataupun nak pergi main futsal ke apa ke. Waktu dia kata, boleh tak yang abang nak pergi futsal lah minggu ni dengan kawan-kawan. Abang boleh bang. Tapi ada tapi dekat situ. Ada syarat je dekat situ. Tak apa-apa ada tapi. Itu satu dia antara bagi syarat lah. Termau ramai pula suami marah saya ni. Tak ada, dia just peringatan. Abang boleh pergi futsal, tapi nanti abang ingat kita ada susu ni. Tak pun kadang-kadang ada suami yang jenis dia tak suka banyak bercakap. Dia rasa serabut. Sebab dia dah penat dah. Kerja dia dah penat, serabut. Dia nak keluar tu sebenarnya dia nak main cave ataupun waktu masa bersendirian seorang lelaki ni lah. Sebab dia dah terlalu tertekan. Ada masa dia berkongsi, ada masa tu kadang-kadang dia terlalu tertekan, dia takkan kongsi. So kadang-kadang message, teks. Sebab penulisan yang baik, kadang-kadang dia tak menyakitkan. Tapi kalau kata suara ni kadang-kadang intonasi berbeza. Ya, betul-betul. Tiba-tiba ternyaring sikit, suami tu zoom, snap, bahaya. Dan yang ketiga, antara yang waktu terbaik sekali, waktu tengah malam, nak tidur, tengah manja-manja. Pillow talk. Yes, pillow talk. Tengah cuddles. Yang tu yang boleh heart to heart lah. Baik. Perkongsian dan juga tips yang penting. Yang padat dan mampat daripada Tuan Muhammad Nur Hafiz Roslan dan juga Kak Sharifah Syahura. Kita ingat kita para isteri, take note, kita boleh suarakan hak kita tapi kita bermain dengan emosi. Tengok macam bila agaknya kita nak cakap tentang hak kita tu. Jangan awak pula yang emosi. Jadinya awak kena sabar sikit. Sebab apa? Dia perlukan komunikasi antara dua-dua belah pihak. Baik, terima kasih sekali lagi Tuan Hafiz dan juga Kak Syahura. Baik.